DAP hari ini mengatakan bahawa kalau PAS nak tarik seorang Masyarakat Melayu perlu menerima Malaysia ni sebagai negara bersekular, satu. Kedua, pemerintah parti perlu menghentikan mengkafirkan bukan Islam. Ini dah 2012. Malaysia bukan negara sekular. Malaysia bukan negara sekular. Kalau Malaysia negara sekular, apa perlu DAP masukkan dalam manifesto dia memperjuangkan sebuah negara sekular? Jadi dengan manifesto tu mengesahkan bahawa Malaysia bukan negara sekular. Itu manifesto DAP sendiri. Dan beberapa kali kita diingatkan bahawa Islam agama resmi persekutuan. Sebab itu semua acara-acara resmi mesti ada Islamik punya itu ceremony. Sama ada pembukaan dengan doa dan sebagainya. Dan agama Islam sebagai agama rasmi dan majoriti rakyat negara ini negara Islam. Saya fikir beberapa kali telah disebut oleh para menteri yang dulu pun, termasuk Tuan Mahathir. Dan soal yang jelas kepada kita ialah dua elemen yang ada pada DAP yang kita. Yang pertama, gagasan Malaysia negara sekular yang diperjuang oleh DAP. Yang keduanya tentang Malaysia. Saya fikir ni kalau tak adalah orang Melayu boleh terima konsep kesamarataan. Kita dalam Malaysia, kita terima tonggak waktu kita merdeka. Semua rakyat Malaysia tanpa mengira agama, tanpa mengira kaum, kita menerima tonggak-tonggak asas dalam pembentukan negara kita. Termasuklah Islam agama rasmi, kedudukan Raja-Raja Melayu, bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi, kebudayaan Melayu sebagai kebudayaan negara. Itu tonggak-tonggak asas, termasuklah hak istimewa orang Melayu. Hak istimewa orang Melayu sama ada tanah dan sebagainya. Ini tonggak yang tak boleh disentuh. Sebarang usaha untuk menyentuh elemen besar ni, dia akan menimbulkan polemik. Sebab tu kita dah terima asas ni dan kita harus pertahankan asas tersebut. Dan soal yang kedua tadi tentang soal mengkafirkan bukan Melayu, sebenarnya ialah kalau persepsi dalam konteks Islam, selain pada orang Islam ialah orang bukan Islam. Bukan Islam tu ada dua kategori. Apa makna kafir? Kafir ni bahasa Arab. Perkataan kafara makna menutup. Menutup. Kalau saya ambil kertas, saya tutup mic ni, berarti mic tu orang tak nampak. Jadi istilah kafir ialah menutup Islam, sehingga orang ramai tak tahu apa yang tentang Islam. Itu makna kafir. Jadi kafir ni bukan satu istilah yang jijik, yang keji, bukan. Satu istilah segi akidah selain pada Islam ialah bukan Islam. Bukan Islam tu kafir lah. Kafir makna dia menutupi kebenaran. Kebenaran Islam tu dia tak nampak. Jadi tanggungjawab Islam tak paksa seorang tu masuk Islam, tapi Islam buka yang menutup tu. Setelah dibuka, terpulang pada masyarakat tu nak terima atau tak nak terima. Terpulang pada mereka. Sebab tu kategori Islam ni, kategori kafir ni dua jenis. Bukan dua, tiga jenis. Satu, memang kafir yang memang anti-Islam, memusuhi Islam, memang nak memerangi Islam. Itu satu golongan. Yang kedua, orang kafir juga, tapi dia tidak musuh Islam. Dia baik dengan Islam, hidup bermasyarakat dengan masyarakat Islam, ada urus niaga, ada bermuamalah dengan Islam, tapi dia kafir, dia bukan Islam. Yang ketiga, dia bukan Islam, tapi dia ada perjanjian damai, perjanjian dengan Islam. Maka selagi mana mereka yang bukan Islam ni pegang pada perjanjian, selagi itulah wajib orang Islam pegang perjanjian tersebut. Tak boleh kita kena bela. Untuk mana-mana orang bukan Islam yang duduk dalam naungan Islam, orang Islam kena bertanggungjawab jaga nyawa dia, harta dia, maruah dia, diri dia dan kebudayaan dia. 5 aspek ni wajib kita orang Islam pertahankan. Sebab tu kalau sekiranya orang bukan Islam serang mereka yang bukan Islam, yang duduk bernaung di bawah naungan Islam, maka kita kena pertahankan dia. Saya harapkan mereka dapat baca buku sejarah, terutama sejarah masyarakat non-Muslim di Mesir di zaman pemerintahan Umar Al-Khattab. Masa tu Mesir ni majoriti non-Muslim, minoriti Islam. Jadi saya jelaskan konsep kafir tadi, bukan makna benda yang, sebab saya nampak ada kesilapan faham. Sebab bila istilah kafir itu macam benda yang jijik, yang kotor, yang jahat, bukan. Kafir makna menutupi kebenaran. Maka tanggung Islam datang membuka kebenaran, tapi tidak memaksa orang masuk Islam.
Ya, jadi saya fikir benda ni kita kena jelas. Yang kedua, ada orang kafir yang baik dengan Islam, tapi dia tetap still kafir. Kafir tu mana bukan Islam. Kafir ni istilah akidah, ya, bukan istilah bahasa, bukan budaya. Istilah kafir ni ialah istilah akidah. Ada mukmin, ada muslim, ada kafir, ada munafik. Itu istilah dalam bab akidah, ya, bukan bab budaya, dalam bukan bahasa, ya, demikian, ya. Dia kalau orang bukan Islam di Malaysia yang baik dengan orang Islam, ya, yang baik hidup bermasyarakat, dia kafir yang baik, kafir bukan harbi. Tapi mungkin ada di sana yang memang anti, ya, bila kita bawa agenda Islam, dia anti. Anti tu yang yang presiden sebut yang ekstremis. Itu pun kita tak kategori dia sebagai harbi. Yes, tapi kalau dia macam Yahudi, kafir, Yahudi tu kafir, memang anti Islam, memusuh Islam, berperang dengan Islam, maka tanggungjawab kita ialah mempertahankan dan melindungi Islam. Tapi dalam konteks masyarakat bukan Islam, macam contoh di banyak negeri kita di Malaysia, orang bukan Islam bermuamalah, berniaga, dia kafir, dia still kafir, tapi kafir yang baik, yang dipanggil kafir zimmi, ya. Itu istilah dia, kafir zimmi, ya. Okey.